Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Syukur Alhamdulillah esok pagi nak ke parit lagi. Ni kali ni nak bagi penerangan yang lengkap kepada maknya kan. Anaknya dah stroke berapa tahun tu hari? 2 tahun ke berapa tahun? 6 tahun ke stroke. Nak beli minyak dia lah, minyak dap. Tapi nak bagi pengesahan yang apa kata orang yang mantap sikit lah kan, untuk kita faham minyak dengan kapsul dia ni lain daripada yang lain. Minyak ni untuk luaran, tapi kapsul dia tu untuk dalaman. Itu yang kita kena bagi tahu. Anaknya tu ada darah tinggi, itu yang pasal kena stroke. Tapi kebanyakannya orang yang makan ubat darah tinggi ni, dia ada dua je. Dia akan dapat buah pinggang dan juga stroke. Tadi pun jumpa tadi perempuan umur 40 lebih, baru 44 ke 46 udah buah pinggang rosak. Nampak tak daripada segi tu, kita macam mana kita nak faham kan? Kita makan je ubat moden ni tetap dia akan merosakkan tubuh badan. Masih lagi kita tak faham, tak mengkaji. Jadi sampai bila? Ni pun nak pergi esok, nak pergi ke parit. Kan? Mudah-mudahan maknya akan menerima apa yang disampaikan. Semoga penyampaian tu kata orang lebih memuaskan lah lagi kan. Kita nak macam tu. Tapi ramai dah yang stroke ambil ni, yang penawar ni, Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Jadi itulah, bila kita dah jadi macam tu, kita sepatutnya kena berfikir kenapa orang ramai yang kena stroke, buah pinggang rosak, tapi orang kita ni ramai yang tak berfikir lagi ni. Itulah masalahnya sekarang. Bukan nak cakap orang Melayu kita malas nak berfikir. Malas nak berfikir. Untuk apa kita malas nak berfikir? Kita kena fikir masa depan kita. Bukan kita nak menghabiskan duit macam tu saja. Lala penyakit bertambah teruk. Orang suruh cari penawar, kita pergi cari ubat. Mana dia sama? Tengah sihat, kenapa tak nak cari penawar dia? Amalkan tengah sihat tu lagi bagus daripada kita menunggu penyakit. Bila tunggu sakit ni, alamatnya kita akan bertambah teruk lagi. Kan, bertambah teruk. Jadi fikir-fikirlah. Tak ada apa, walaupun kita duit banyak kan, apa gunanya kalau kita sakit? Sakit terlantar, duit banyak tapi sakit terlantar. Untuk apa? Tambah lagi satu orang yang miskin pula. Kita dah tahu miskin, tapi penyakit kita pula bertambah teruk. Kita tak nak mencari penawarnya. Ada rezeki, bukan tak ada, tapi kita takut. Itulah masalahnya sekarang. Ni esok nak pergi bagi maklumat lagi tentang inilah penawar ni. Ramai yang tak tahu lagi apa itu penawar, apa itu ubat. Jangan kita sampaikan pula nanti bila kita sampaikan macam kita menyampaikan, tapi orang tu tak nak menerima. Seolah-olahnya mereka ni kebal. Jangan dibuat macam tu. Anak beranak kena kecil manis ni. Anak beranak yang kakaknya baru lepas potong jari kaki, ibu jari. Itu hari ada beli sekarang kan. Tak nak ini, dah bertambah teruk. Sabarlah, benda penyakit ni dia bukan boleh sembuh macam tu je. Dia kena makan masa. Dah tak sabar, pergilah potong ibu jari dia. Dua jari kaki kena potong. Faham ke hidup kita ni? Sampai bila kita nak macam tu? Ada penawarnya, kita amalkan. Jangan kita sayang duit tak guna. Sayang duit dah tak guna dah. Kalau kaki dah tak ada, apa gunanya? Fikir-fikirlah kan.
Masa sekarang lah kita kena berfikir. Sepatutnya dari dulu lagi kita fikir. Mak ada kecil manis dapat, anak habis semua dapat. Tak tahu berapa beranak tu. Mau 4 beranak kena. Habis semua kena. Kecil manis, darah tinggi. Ada tak kita terfikir? Kita tak terfikir. Jadi apa gunanya duit banyak jika penyakit tak sembuh-sembuh? Betul tak? Walaupun kita miskin macam mana pun, kita cari penawarnya supaya penyakit tak bertambah teruk. Ini bertambah teruk sampai kena buat dialisis lah, apalah. Apa benda tu? Kenapa macam tu sama sekali ya? Kan pelik tu. Kan pelik namanya. Tapi sampai bila kita nak macam ni? Sampai bila? Sampai bila harus kau dera dirimu, oh sahabat? Sampai bila harus kau lupakannya? Sampai bila kita nak melupakan penawar Allah? Itu adalah ujian. Allah tetap bagi ujian kepada manusia, kepada hamba-Nya, kerana suruh kita berfikir, menggunakan akal. Tapi kita tak berfikir macam tu, tak guna akal. Kerana apa? Kerana ego kita ni tak sama. Lain-lain. Ego kita tak sama. Lain-lain. Kan? Lah rambut sama hitam, hati lain-lain, dia tak sama. Tapi itulah hakikatnya. Kita kena faham. Berapa ramai kita ni. Allah itu sebab Allah bagi je. Bagi ujian, lepas tu Allah bagi lagi ujian sakit kita je, kena buah pinggang, stroke. Bila ujian tu, Allah suruh kita cari penawar dia. Suruh cari penawar dia, suruh amalkan. Allah dah murka kerana kita sombong. Sombong kerana kita tak perlu lagi penawarnya. Itulah hakikatnya. Bukan nak cakap, itulah hakikatnya. Bila kita sombong diri dengan Allah, kan? Allah tak pandang kita. Kan? Tak pandang. Kerana kita menghukum diri kita sendiri, menzalimi diri kita sendiri. Allah tak zalim pada hamba-hambanya, tapi hambanya yang zalim pada diri sendiri. Faham tak? Kena faham tu. Bila kita menzalimi diri kita sendiri, Allah tak pandang dah, kan? Dari dulu lagi Allah tak pandang. Sebab Allah dah cakap dah, aku tidak menurunkan penawar penyakit bersumberkan yang diharamkan kepada kamu. Benda yang diharamkan kepada kamu ni ada tak? Kita nak amalkan juga lagi. Dah haram dah. Allah dah cakap dah. Dah bagi tahu dah. Sabda Rasulullah dah bagi tahu dah. Kan? Allah tidak menurunkan penawar penyakit yang bersumberkan yang diharam kepada kamu. Untuk apa kamu makan? Adakah kita sedar ataupun tidak sedar? Di manakah nilai kita seorang manusia? Nama je manusia, tapi kita tak boleh nak kaji pula. Dah tahu dah, nampak dah. Itu ada orang bagi tahu pula. Apa ubat-ubat tu dia rendam bagi hancur. Lepas tu dia siram pokok. Elok berbuahnya. Pula ada. Bolehlah cuba nanti, tapi buat apa ya? Kita bajakan yang itu. Dalam makanan nanti macam mana pula, kan? Itulah sebabnya. Kenapa dan mengapa kita tidak mahu mengamalkannya? Itulah sebabnya. Esok pagi memang pergi sana ke Paris untuk bagi maklumat, taklimat yang kata orang bagi manfaat lah, bagi kita seseorang ni percaya. Tapi itu tak apa. Macam tengok esok macam mana, kan. Kita dah bagi
tu terpulang lah kan. Tapi itulah, kebanyakannya kita ni kurang untuk mengkaji dan mengaji, mengkaji dan meneliti, mengkaji dan boleh lah tu Tapi sebab itulah ramai yang bertambah sakit. Tak kira lah apa bangsa sekalipun, tapi kebanyakannya orang Melayu kita ni, bangsa Melayu yang paling banyak, paling teruk. Tambah yang penyakit resdung, paling ramai orang Melayu kita. Diikuti pula dengan bangsa lain. Sebab bangsa lain pun dia tak tahu apa penawarnya, kan? Dia tak tahu apa penawar dia untuk penyakit resdung ni. Dah tak ada siapa yang bagi tahu. Lagi satu, dah tak ada siapa yang tahu bab penyakit resdung ni. Kerana fakta diputar belikkan, jadi semua orang tak tahu. Udah kena kanser, barulah dapat tahu. Nampak tak? Penyakit sesama itulah resdung. Jangan buat main-main resdung ni. Kena kanser tahap 4, habis buta mata. Ramai orang tak tahu lagi ni. Ramai yang tak tahu lagi. Yang tahu pun buat tak tahu. Itulah masalahnya. Tambah orang Melayu kita ni berapa ramai yang buat tak tahu. Kerana menyombong. Sombong sangat. Sonok pakai cermin-mata ni. Nampak lain. Nampak wajah lain. Tapi masalah nampak wajah lain, tapi mata rabun buat apa? Penyakit mata rabun ni memang confirm lah. Penyakit resdung memang kadang-kadang memang akan merosakkan mata. Bukan kadang-kadang, memang akan merosakkan mata. Sampai bila orang Melayu kita nak faham? Majoriti orang Melayu paling banyak masuk wad orang Melayu. Yang potong kaki orang Melayu banyak. Yang buah pinggang pun orang Melayu banyak. Apa lagi? Yang pakai cermin mata orang Melayu yang paling banyak. Kerana majoriti dalam negara Malaysia ni orang Melayu. Tapi ada tak kita nak sampaikan kepada mereka? Cara macam ni lah, bila ada laman sosial macam Facebook, WhatsApp, macam ni lah kita nak sampaikan. Tapi malangnya tak faham-faham juga. Itulah, kadang-kadang memang susah untuk difahami, untuk memahamkan seseorang. Tambah lagi orang kita ni kebanyakannya sombong, ego kan. Itu yang susah. Memang susah. Tapi insya-Allah mungkin esok pagi nak terangkan kepada makcik tu kan, supaya dapatlah perubahan insya-Allah. Kita minta dengan Allah lah. Ilmu Allah bagi, kita minta dengan Allah. Nak meyakinkan seseorang ni bukannya senang, susah. Tapi kita kena sabar untuk untuk menasihati mereka, untuk berpesan-pesan kepada mereka supaya tidak meneruskan mengamalkan ubat-ubatan moden. Kerana ubat-ubatan moden inilah yang akan merosakkan hidup seseorang. Macam mana dia merosakkan? Macam ni lah. Dah ada kaki, tak ada kaki. Nampak tak? Duit tengah banyak berkepul-kepul dalam bank sampai 1 juta. Habis ke mana? Ke sana lah kan? Kita mengamalkan ubat moden ni sekadar apa? Sekadar kata ubat moden ni kita amalkan makan ubat ni untuk apa ya? Untuk menahan ke macam mana dia cakap? Bukan menahan, bukan. Ramai yang tak tahu. Menambahkan penyakit. Tengok ya, ada penyakit kecemanan je. Kena darah tinggi, kena jantung, dapat 3 serangkai. Lagi dapatlah 2 serangkai. Tambah lagi 2, jadi 5 serangkai. Apa benda yang 5 serangkai? Okey, kecemanan, darah tinggi, jantung, stroke, buah pinggang, 5 serangkai. Bila kena tu 50 habis macam itu je. Nyawa kita ni kita buang macam itu saja. Sebelum ajal kita tiba, kita dah buang dah nyawa kita. Nampak tak? Allah tu bagi nyawa untuk kita ni kan, bukannya ini kan, bukannya mudah kan. Memang susah kita nak dapatkan nyawa.
Tapi ada tak kita terfikir tu semua? Tidak terfikir lagi. Tak apalah. Mungkin esok kita akan cuba lagi sedaya upaya untuk memberi tahu, memberi taklimat yang ringkas dan tepat dan apa kata orang, dan apa, tepat, mudah dan tepat dan mendalam. Mendalam. Bagi faham betul-betul. Kerana orang kita ni ramai yang tak faham. Jadi kita kena bagilah kefahaman yang tepat. Dah sana dekat Parit tu ada juga itu hari orang yang stroke. Yang ni nak terang balik kepada bukan yang beli tu, yang ni yang terbaru ni lah. Kan? Ni mak dia ni. Mak dia pula nak bagi tahu. Macam ada setengah anak dia mula ada makan, lepas tu katanya pening, sakit kepala, tak nak makan dah. Okey, itu biasa, kebiasaannya macam tu. Sebab apa? Efek pada tu dia berlawan, kan? Selalu kita makan ubat moden kan, dia berlawan lah, kan? Tak apa, itu tak kisah. Kita akan bagi tahu step by step bagi orang kita faham. Kan? Selagi mana pun orang kita takkan faham, selagi tak ada orang yang menyampaikan, dia kena ada seorang, cukuplah seorang menyampaikan. Janganlah kita meninggi diri, ya. Kita ni kedil je dengan Allah. Jangan kita meninggi diri. Kita tak percaya dengan penawarnya. Setiap penyakit yang Allah turunkan pasti ada penawarnya. Ni COVID-19 pun ada penawarnya. Tapi kita tak nak, tak perlu itu semua. Itulah sebabnya Allah tetap uji kita ni. Datang satu penyakit, yang wabak penyakit yang ni. Ni sekarang diserang pula, ada pula penyakit TB datang balik. Penyakit TB, denggi. Tapi ada tak kita sedar itu semua? Semua itu dah datangnya daripada Allah. Kita tak boleh nak melawan takdir. Ya. Sebab itulah kadang-kadang kita terfikir, kenapa ramai yang berpenyakit suka memakai cermin mata. Suka sangat pakai cermin mata. Yalah, udah power dia dah 1000, power dia dah mula 300 je. Cuba buatlah 300 kan, 300. Lepas tu ditambah pula lagi 600, mula 300, 500, 600. Habis nak tunggu sampai 1000 ke? Dengar, ingat-ingatlah kita ni. Sampai bila kita nak macam ni? Udah orang bagi tahu tak nak dengar. Kadang-kadang dalam Facebook ni bukan nak cakap lah, dalam Facebook paling banyak bagi tahu buat donor je, kan? Buat dek je. Bila orang menyampaikan ilmu, kita dengar lah, kita dengar kan, kita tengok betul ke tak betul. Kita ni memakai cermin mata. Sampai bila nak pakai cermin mata? Sampai bila nak buat perubahan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ini sampai kita ni dah pakai cermin mata, ya Allah. Mula mak, lepas tu anak. Lepas tu siapa pula? Cucu. Itulah penyakit resedung pun boleh 3 serangkai, 4 serangkai pula. Betul. Mula mak, anak, cucu, dah 3 serangkai. Cicit pula nanti dah 4 serangkai. Memang betul lah, berangkai-rangkai. Penyakit ni berangkai rupanya. Ada rangkaian. Itulah sebab bukan saja ni. Aduh. Boleh fikir tak? Janganlah kita ni sayang sangat duit. Kadang sayang duit pun tak guna. Penyakit dah teruk. Lepas tu ngadulah itulah inilah. Bila bagi tahu tak nak mendengar pula. Sombong. Itulah orang Melayu kata. Bukan nak cakap. Orang Melayu kita memang macam tu. Nak buat macam mana kan? Udah kata orang, ini kalau nak kecam-kecam lah. Sampai bila ni pun macam itu juga. Biar cakap tu direct, tak apa. Kan? Orang nak marah, kita marah lah. Tapi kita bagi tahu yang benar.
Kebanyakannya orang bangsa Melayu lah yang masih lagi leka dengan kehidupan moden. Kan? Nak marah lah. Tak kisah. bagi tahu yang benar belaka. Kalau kita tak percaya, pergilah tengok kan. Orang yang sakit, siapa yang paling banyak sakit? Orang Melayu lah. Majoriti orang Melayu kita kan. Ada anak pun tak nak usaha mencari penawar. Lantaklah mak ayah aku ni dah tua pun, kan? Tak? Betul. Tak dinafikan. Itulah masalahnya kita ni. Walaupun kita ni sebagai anak, kita cari yang untuk mak ayah kita. Bukan mak ayah kita nak mencari untuk kita. Kita sakit, ayah pula sibuk nak mencari untuk kita. Mak pula sibuk nak mencari untuk kita. Kita ni dah besar, apa gunanya? Apa gunanya kita ni sebagai anak? Itu apa cakap? Kebanyakannya anak ni tak ambil tahu. Sebab anak ni jadi, nak cakap macam mana ya, orang kata ni pula mengutuk lah, lantak lah, malas nak cakap lah, pandai-pandai lah sendiri kan. Kita diberi akal fikiran, kita fikir sendiri. Mana yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Okey, sampai sini sajalah. Esok nak pergi pagi, nak pergi ke sana. Moga-moga dapat memberi ilmu kepada maknya, supaya maknya faham. Kita doakanlah semoga ada nampak perubahan pada anaknya tadi yang kena stroke tu. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayaku, caya dap. Okey.